Stroke ialah penyakit cerebrovaskular yang menyebabkan kegagalan beberapa bahagian di otak berfungsi disebabkan oleh salur darah di bahagian otak yang tersumbat atau pecah yang menyebabkan kegagalan oksigen untuk sampai ke otak. Stroke terbahagi kepada dua, iaitu stroke iskemik dan stroke hemorragik. Malnutrisi merujuk kepada keadaan yang terhasil kesan daripada pengambilan nutrisi yang tidak cukup, yang meliputi kekurangan makronutrien atau mikronutrien tertentu, serta boleh juga terjadi apabila nutrien-nutrien ini diambil dalam nisbah yang salah seperti nisbah yang berlebihan. Jadi malnutrisi menyebabkan perubahan fizikal dari segi saiz tubuh dan mengakibatkan individu mengalami gangguan kesihatan. Malnutrisi dalam kalangan pesakit strok adalah perkara umum yang berlaku terutama dalam fasa pemulihan. Malnutrisi memberikan kesan kepada pesakit strok kerana melambatkan proses pemulihan apabila badan tidak mendapat nutrisi secukupnya untuk kelangsungan fungsi tubuh. Kajian yang dijalankan iaitu penilaian pemakanan mini dan ingatan 24 jam telah diadakan untuk menilai status pemakanan ke atas 45 orang pesakit strok yang sedang dalam fasa pemulihan. Berdasarkan kajian, keputusan menunjukkan 24.4% pesakit adalah malnutrisi, manakala 66.7% pesakit berdepan risiko malnutrisi dan hanya 8.9% mempunyai status pemakanan yang baik. Punca malnutrisi dalam kalangan pesakit strok. Yang pertama ialah kesan daripada gejala strok itu sendiri. Terdapat beberapa gejala strok yang menyebabkan pesakit ini tidak dapat mengambil pemakanan yang sempurna. Gejala yang paling utama adalah lumpuh pada bahagian kiri atau kanan tubuh yang memberi kesan buruk kepada pergerakan individu ini. Mereka mempunyai kesulitan untuk menyediakan makanan dan mengambil pendekatan dengan menyediakan makanan yang mudah dan kondusif bagi mereka. Perkara ini menjejaskan kualiti diet pesakit strok ini yang menyebabkan mereka mempunyai malnutrisi. Selain itu juga, pesakit strok mengalami masalah pertuturan akibat kelumpuhan anggota yang juga melibatkan bahagian muka mereka. Limitasi ini menyebabkan mereka sukar untuk bertutur dan berinteraksi dengan penjaga atau pemantau pemakanan mereka untuk mereka memberitahu kepada penjaga mereka untuk menyediakan makanan yang seimbang. Oleh itu, pentingnya ilmu penjagaan bagi pesakit strok, bagi individu yang mempunyai ahli keluarga ataupun orang sekeliling yang mempunyai penyakit strok. Punca yang kedua ialah masalah menelan makanan iaitu disfagia. Disfagia ialah kesukaran menelan makanan. Ia biasanya menandakan adanya masalah dengan kerongkong atau esophagus, iaitu tiub yang berotot yang menggerakkan makanan dan cecair dari belakang mulut ke perut. Disfagia adalah perkara biasa bagi orang yang mempunyai masalah otak atau sistem saraf, iaitu pesakit strok. Antara gejala disfagia adalah tersedak ketika makan atau minum, rasa ngeri ketika menelan makanan dan makanan terasa tersangkut di kerongkong dan makanan yang sudah ditelan akan keluar semula. Oleh itu, punca ini yang menyebabkan pesakit strok mempunyai masalah ketika makan dan menyebabkan mereka menjadi kurang makan dan mengakibatkan malnutrisi. Gangguan emosi juga boleh menyebabkan pesakit strok ini mempunyai malnutrisi. Ini kerana pesakit strok mempunyai beberapa perubahan mental seperti kekurangan empati, kehilangan rasa humor dan mudah marah. Perubahan fizikal dan limitasi terhadap keupayaan mereka untuk bergerak dan melakukan sesuatu menyebabkan mereka
kurang keyakinan diri dan mudah mempunyai emosi yang tidak stabil. Misalnya, mudah berasa sedih dan mudah berasa marah. Gangguan emosi ini berkait rapat dengan perubahan selera makan. Ketiadaan selera makan menyebabkan mereka sukar mendapat penyerapan nutrisi daripada makanan yang diambil, kesan daripada kurang makan. Ini adalah faktor yang menyumbang kepada malnutrisi dalam kalangan pesakit stroke. Antara cara untuk membendung malnutrisi dalam kalangan pesakit stroke ialah dengan modifikasi diet disfagia. Diet disfagia bertujuan untuk memudahkan proses penelanan bagi pesakit stroke yang mengalami disfagia, iaitu kesukaran menelan makanan. Antara modifikasi diet disfagia ialah diet modifikasi tekstur. Modifikasi ini sesuai bagi pesakit stroke yang mempunyai kelemahan pada struktur oral seperti lidah, otot, pipi dan gigi. Antara modifikasi tekstur adalah soft diet, iaitu makanan yang bertekstur lembut atau makanan yang dimasak sehingga lembut. Selain itu, modifikasi tekstur makanan yang boleh dilakukan adalah makanan cincang dan lembap. Makanan ini dihancurkan sehingga licin dan berketul dan ia mudah dilenyek menggunakan sudu. Dan akhir sekali ialah makanan puri yang akan kelihatan lembut, lembap dan tidak berketul. Justru ia memudahkan pembentukan bolus dan pengaliran makanan dalam sistem pencernaan. Oleh itu, pesakit stroke yang mempunyai disfagia akan berasa lebih selesa untuk makan dan tidak perlu bimbang risiko disfagia. Selain itu, ahli keluarga memainkan peranan penting untuk memberikan sokongan moral kepada ahli keluarga yang mempunyai stroke. Sokongan ahli keluarga akan membantu dalam proses pemulihan pesakit stroke. Bagi mencegah malnutrisi pula dalam kalangan pesakit stroke, ahli keluarga perlu memantapkan pengetahuan mereka berkenaan pemakanan yang seimbang yang dapat memberi nutrisi lengkap kepada pesakit stroke ini, serta diet yang mudah diamalkan oleh pesakit stroke. Antara pemakanan yang perlu diamalkan untuk mengelakkan malnutrisi ialah diet yang seimbang yang mempunyai karbohidrat kompleks, protein, serat dan cecair yang mencukupi. Selain itu, ialah susu khas yang dibancuh mengikut sukatan yang dicadangkan oleh pegawai dietetik. Seterusnya ialah kurangkan penyediaan makanan yang tinggi lemak dan minyak. Selain itu, kurangkan juga penyediaan makanan tinggi garam dan gula. Dan hadkan penggunaan santan, minyak masak, sos salad dan krim. Dan yang terakhir, gunakan kaedah masakan yang sesuai seperti mengukus dan merebus.